Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat dalam bab 8, Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul, bahagian 2. Standard pembelajaran untuk kali ini adalah menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul. Bagaimana menentukan julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sebagai sukatan untuk menghuraikan serakan bagi data tak terkumpul? Okey, dalam statistik, julat bagi suatu set data tak terkumpul ialah beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Cerapan ni yang bacaan itulah ya, data tersebut. Sukatan ini memberi kita satu gambaran bagaimana data ditaburkan. Sebagai contoh, dalam ujian bahasa Melayu, suatu kelas yang mempunyai julat markah yang lebih besar bermaksud kebolehan murid dalam kelas berkenaan adalah sangat berbeza. Julat yang besar maksudnya beza markah yang tertinggi dan terendah sangat jauh. Okey? Ni julat, rumus dia adalah nilai cerapan terbesar tolak nilai cerapan terkecil. Kalau melibatkan skor atau markah tertinggi tolak markah terendah. Bahagian kita kali ini, cikgu hanya akan menyentuh dua sukatan serakan iaitu julat dan juga julat antara kuartil. Kita lihat contoh. Diberi set data 34, 23, 14, 26, 40, 25, 20. Tentukan julat bagi set data ini. Penyelesaiannya, ini adalah kita punya set data. Kita kena kenal pasti data yang terendah dan tertinggi. Okey, sini 14 adalah cerapan yang terkecil. Manakala 40 adalah cerapan yang terbesar. Maka jawapan kita untuk julat adalah 40 tolak 14 iaitu 26. Seterusnya, bagaimana menentukan julat daripada jadual kekerapan? Contoh sebelum ni tadi adalah berdasarkan set data. Kali ini berdasarkan jadual kekerapan. Kita lihat contoh ini. Jadual berikut menunjukkan skor bagi sekumpulan murid dalam suatu kuis kimia. Skor yang paling rendah adalah 2 markah. Paling tinggi adalah 8 markah. Kemungkinan soalan dia ni bernilai 10 markah. Okey, 10 markah. Okey, pelajar dapat 8 markah paling tinggi dan yang paling rendah 2 markah. Okey, ada yang dapat 3, 4, 5, 6 dan 7 jugalah. Okey, ini bilangan murid yang mendapat setiap markah tersebut. 2 markah ada 3 orang dan seterusnya 3 markah ada 8 orang. Okey, kita nak mencari julat daripada jadual ini. Penyelesaiannya sangat mudah. Lihat je, ini kita punya jadual kan? Sama di atas dan di bawah sama. Julat yang diminta adalah julat skor. Kita kena fokus kepada skor. Skor yang terendah adalah 2. Manakala skor tertinggi ataupun cerapan terbesar 8. Akan merujuk kepada skor, bukan bilangan pelajar di bawah ni. So, julatnya adalah 8 tolak 2, iaitu 6 markah. Senang je kan? Bagaimanakah kita menentukan julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul? Apabila nilai-nilai sesuatu data disusun mengikut tertib menaik, kuartil pertama iaitu Q1, okay, yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama. Manakala kuartil ketiga Q3 ni, okay, data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan susunan data tersebut. Okey, mungkin kamu pertama kali dengar ayat ni, kamu rasa pening. Okey, istilah kuartil. Kuartil ini merujuk kepada quarter. Sebab tu kita bila kuartil pertama atau sukuan pertama ataupun kuartil bawah, okey, ia adalah kuarter yang pertama. 25% daripada seluruh data. Itu yang kita dapat 1/4. Bila kuartil ketiganya adalah sukuan ketiga ataupun sukuan atas, kuartil atas. 3/4, 75% daripada seluruh susunan data. Sebab tu kita kena susun ikut tertib yang menaik. Okey, kita kena gunakan langkah-langkah ini untuk menentukan Q1 dan Q3 daripada satu set data tak terkumpul. Sebab kadang-kadang kamu dapat ikut set data yang secara rawak. Maka kamu kena susun mengikut tertib menaik atau menurun sebenarnya. Okey? Tapi biasa kita buat tertib menaik.
Kemudian kita tentukan median data tersebut. Median ini adalah data yang di tengah-tengah. Kita bahagikan set data kepada dua bahagian, iaitu bahagian data sebelum median dan bahagian data selepas median. Okey? So, mungkin masa ni kamu macam dah mula blur sedikit, tapi tak apa, kita teruskan. Nanti kita lihat kepada contoh. Q1 ialah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum median. Median di tengah-tengah. Okey, so Q1 ni tengah-tengah sukuan yang pertama. Dia bukan median. Okey, median tadi yang dah bahagi tengah-tengah. Lepas tu kita bahagi lagi separuh yang pertama tadi, kita dapat Q1. Next, Q3 adalah data yang berada di kedudukan tengah-tengah bahagian data selepas median. Okey. Jika bilangan data ganjil, untuk data yang ganjil lah, contoh kita ada 9 bilangan data. Median Q1 dan Q3 dapat terus dikenal pasti daripada susunan data. Kamu akan lihat contoh nanti. Tapi jika bilangan data genap, contoh kita ada 10 data, nilai median Q1 dan Q3 dapat diperoleh dengan mencari nilai purata antara dua data pada kedudukan tengah-tengah bahagian data sebelum atau selepas median. Okey, daripada 4 sampai 7 cikgu tahu dah ada yang mula pening. Tak apa, kita teruskan, jangan risau. Ini adalah rumus julat antara kuartil Q3 tolak Q1. Kita lihat contoh. Okey. Tentukan julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey, ini kali ini kita guna set data. Kita ada 3. A, B dan C. Okey, kita lihat penyelesaian bagi A. A ni, 4 ni semua ni, kita susun jarak-jarak sikit. Kita bagi jarak-jarak. Okey, abaikan koma-koma ni semua kita abaikan. Okey, tengok nombor ni cikgu susun secara menaik. Paling tinggi 23. Selepas tu, kita ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ada 11 data. Kalau ada 11 data, maka kita kena cari yang di tengah-tengah dia. Macam mana nak cari yang tengah-tengah dia? Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang belah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari daripada kiri dan kanan. Kenapa cikgu tahu ada 5? Sebab 11 kalau kita bahagi 2, kamu dapat 5.5. Betul tak? Tapi janganlah fikir pasal point ni, kita tengok 5 ni je. 5. Sebab tu cikgu ambil 5 dari kanan, 5 dari kiri. Okey? So, bila kita dah dapat kenal pasti, ada nombor yang tak ditanda kat sini, 13. 13 ini adalah kita punya median ataupun Q2. Okey, senang sahaja kan? 13 ni kita punya median. Kita kena tentukan kedudukan median terlebih dahulu. Ini penting. Tentukan median terlebih dahulu. Okey, 13 kita punya median. Okey, settle. Now, kita lihat sukuan pertama. Q1 adalah separuh daripada sebelum median ni. Tengok, kita ada 2 cerapan. 1, 2. Kita bagi gap sikit. Dia kena selang-seli. 2, tinggalkan. Okey, 2, tinggalkan. Sebab median kita dah tinggalkan. Okey, tengok. Yang tengah-tengah ni adalah Q1. Inilah kita punya sukuan pertama. Inilah kita punya kuartil pertama. Sama juga dengan separuh bahagian atas. Kita ada 2 cerapan. Tinggalkan 20, kita selang-seli. Lompat pergi 22, 23. Okey, ini lagi 2 cerapan. Yang tengah-tengah ni adalah Q3. Kuartil ketiga. Maka julat antara kuartil adalah 20 tolak 6. Jawapannya adalah 14. Senang kan? Kita lihat contoh B pula. Susun nombor tadi. Okey, mengikut tertib menaik. Kita kira kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 9, kita bahagi 2, awak akan dapat 4.5. Maka kita perlukan 4 dari kanan dan 4 dari kiri. 1, 2, 3, 4. Sampai sini. 1, 2, 3, 4. Sampai sini. Maka kita punya median adalah 19. Okey. Next, kita lihat. 2 cerapan. Okey, kita tak dapat nak lompat sini. Kita tak dapat bagi gap dekat sini. Macam kes ni tadi, tengok ya, kita ada 5. Bila kita ada 5, yang tengah-tengah ni
kita lompat tadi sebab kita skip dia nak mencari tengah-tengah. Macam ni kita ada 4 data. Tengok ada 4 kan? Bila 4 ni nombor genap. So kamu lihat. Okey, 2 cerapan. Okey. So yang tengah-tengah di antara diorang ni, antara 14 tadi ni, tengah-tengah di antara 14 ini adalah Q1. Di tengah-tengah dia. Okey, sebab kita punya bilangan cerapan sekarang untuk yang ini adalah genap. Next, untuk yang belah kanan, 2 cerapan dan 2 cerapan lagi sekali sama juga. Tak dapat kita nak split, dia mesti kira 2/2. Okey? So, di tengah-tengah antara 20 dan 21 adalah Q3. Bagaimana nak cari julat antara kuartil? Senang sahaja. Julat antara kuartil mesti Q3 tolak Q1. So, kita cari Q3 dahulu. Q3 di antara 20 dengan 21. So, kita kena tambahkan 20 tambah 21 bahagi 2. Okey, ini adalah Q3. Lepas tu kita tolak dengan, tengok sini, Q1 di antara 14 dan 14. So, senang sahaja tambahkan 14 tambah 14 bahagi 2. Jalan kerja ni awak mesti kena tunjukkan. Okey? Maka jawapan kita adalah 6.5. Dan, okay, inilah maksud dia bila data itu bilangan dia ganjil. Contoh ketiga. Contoh ketiga, perpuluhan-perpuluhan, bukan nombor bulat tadi. Kita susun juga ikut tertib yang menaik. Okey? Okey, kita kira berapa bilangan kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 8 data. 8 data, lagi sekali, 8 bahagi 2. Kamu akan dapat 4. Dan kali ini 8 adalah nombor genap. Okey, 4 1, 2, 3, 4 kat sini. 1, 2, 3, 4. Tidak ada nombor tengah-tengah ni. Betul tak? Maksudnya kita punya median Q2 adalah di antara 2.6 dan 2.8. Okey, ini median. Bila kita dah tahu median di sini, tak perlu kira pun lah, tak perlu kira. Kita tahu data kita dibahagi kepada 4 data. So, 2 cerapan, 2 cerapan. Lagi sekali, Q1 di tengah-tengah, di antara 2.5 dan 2.5. Sama juga dengan belah kanan, 2 cerapan, 2/2. Lagi sekali, Q3 kita di antara 2.9 dan 3.0. Okey, kat tengah. So, kita nak cari julat dia. Mudah sahaja. Q3 tolak Q1. So, Q3 3.0 ni dengan 2.9 awak kena tambahkan bahagi 2. Tolak dengan 2.5 tambah 2.5 bahagi 2. So, jawapannya 0.45. Mudah kan? Okey, sekarang kita akan tentukan julat antara kuartil bagi jadual kekerapan berikut. Kita ada skor 2 sehingga 8. Penyelesaiannya. Okey, kita ada skor dan bilangan murid. Kita nak mencari julat antara kuartil. Kita kena tambah satu lagi lajur di sini. Satu baris kat sini. Kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ni, kalau kamu nak tahu, ia adalah yang terkumpul. Untuk kamu pakai baju semalam, dua helai campak dalam bakul. Hari ni, 2 helai campak lagi dalam bakul. Dah ada 4. Esok campak lagi 2 helai. Dah ada 6. So, dia bertambah. So, untuk kira kekerapan longgokan, 3 ni, kita tengok pada bilangan murid ataupun kekerapan F. 3 ni, sebelum dia tak ada nombor. Sebelum dia ni tak ada nombor. Tak ada. Sebab skor 1 tidak ada siapa yang dapat. Skor 1 maksudnya sifar kekerapan dia. So, sifar awak tambah dengan 3. Awak dapat 3. Next, 3. Awak kena tambahkan dengan 5. Awak dapat 8. Okay, kena tambah ya. Lepas tu, 8. Awak tambahkan dengan 6. Dapat 14. 14 tambah lagi 8. 22. 22 awak tambah 12. 34. Tambah dengan 7, 41 dan tambah dengan 3, 44. Okey, ini kita punya jadual kekerapan longgokan lah. Okey, lepas tu di sini untuk skor 2, okey, kita adalah 3 orang pelajar ni yang dapat skor 2. 3 orang bilangannya ada 3 orang.
Okey, kalau cikgu gunakan gundalan 1, 2, 3. Pelajar pertama, pelajar kedua, pelajar ketiga. Okey. So kita katakan cerapan 1 hingga cerapan 3 berada di sini. Cerapan 1 hingga cerapan 3. Okey. Ingat tu dia berbeza sedikit ya. Next kita ada 5 pelajar yang mendapat skor 3. Okey, selepas cerapan 3 mestilah cerapan 4. Okey, cerapan 4 maksudnya 4. Cerapan ke-5, cerapan ke-6, cerapan ke-7, yang ke-8. Kita ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan kebetulan kekerapan anggokan ni pun finishing dia 8. So, si 4 sehingga si 8. Cerapan ke-4 sehingga cerapan ke-8. Okey. Berada di skor 3. Untuk skor 4 ada 6 orang. 6 orang di mana kekerapan anggokan dia 14. Maksudnya lepas si 8 ni, mestilah cerapan yang ke-9 sehingga cerapan ke-14 berada di skor 4. Okey, kita lengkapkan seterusnya. Cerapan ke-15 berada di skor 5 sehingga cerapan ke-22. Ya. Untuk skor 6, cerapan 23 sehingga cerapan ke-34. Seterusnya cerapan ke-35 sehingga cerapan 41 mendapat skor 7. Dan yang terakhir cerapan 42 sehingga cerapan 44 berada di skor 8. Okey? Cikgu harap ni jelas ya, jangan pening. Kita gunakan istilah C inilah. Kalau cikgu nak guna gundalan boleh, tapi awak tengok ada 12. Takkan cikgu nak buat 2 kali gundalan 12? Berapa banyak nak buat? Betul tak? So kita gunakan cerapan-cerapan ni. So kita ada 44. Jumlah pelajar keseluruhan kita adalah 44. Kalau kamu susah juga kamu boleh buatlah gundalan 44 kali gundalan kalau awak nak. Buatlah kalau awak nak. Tapi susahlah ya, leceh. So kita buat macam ni. So ni kita punya jadual tadi dah selesai. So kita tahu untuk mencari Q1 kuartil pertama, kuartil bawah tu, mestilah cerapan yang ke 1/4 daripada 44 orang pelajar. Suku daripada 44, kita akan dapat cerapan yang ke-11. So awak cari di sini di mana kedudukan cerapan ke-11. Yang ni pun bukan cerapan 9 hingga cerapan 14. Okey, yang ke-11 ada dekat sini. Okey, di antara dia. Di antara 9 dengan 14, iaitu skor dia 4. Okey, kita akan rujuk kepada skor ya, rujuk kepada skor. Next. Okey, skor cerapan ke-11 adalah 4. Jawapan dia adalah 4. Bukan C11. Jawapan bukan C11. Jawapan dia 4. Okey, next. Q3. Cerapan yang ke 3/4 daripada 44. Okey. Iaitu 33. So, awak cari di mana cerapan ke 33. Sini pun bukan. Okey, 33 di sini. Sebelum 34. Di sini si 33. Di mana skor cerapan yang ke 33 adalah 6. Okey, jawapan dia 6. Maka, julat antara kuartil kita adalah beza skor tadi. 6 tolak 4 iaitu 2. Okey? So, itu sahaja untuk video kali ini. Kamu seharusnya telah pun pandai atau mahir untuk mencari julat dan julat antara kuartil bagi suatu set data. Okey? Ulang pula. Okey, untuk set data, jangan lupa kamu kena susun je ikut tertib menaik. Next, untuk mencari julat dan julat antara kuartil berdasarkan jadual kekerapan. Jadual kekerapan, kamu kena buat cara cikgu tadi tunjuklah. Yang cikgu tunjuk tadi, iaitu kamu kena buat jadual kekerapan longgokan dan kenal pasti nilai cerapan yang ke berapa. Okey? So, itu sahaja. Cikgu harap video kali ini bermanfaat. Dan kalau ada masalah, kamu boleh ulang video ini ataupun boleh chat di ruang komen. Okey? Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Jumpa lagi di video yang akan datang.